Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni cikgu akan teruskan cikgu akan bagi video ni untuk korang tengok kat rumah. So cikgu takkan ajar dah dekat sekolah kalau korang datang PDPC. So cikgu akan continue dalam satu topik garam, hablu dan kegunaan dalam kehidupan seharian. So kita nak masuk pada garam dah. So maksudnya asid dengan alkali kita dah settle. Okay, now we go for garam Okay, garam, macam mana garam terhasil? Okay, kalau awak kena kalau awak ingat balik memang awak kena ingat lah. Sebab memang dah diajar dah dekat dalam video tu. Sepatutnya awak tahu macam mana nak ingat balik apa benda cara menghasilkan garam. Okay, actually garam terhasil daripada tindakan asid. Okay, bukan mostly lah. Pada peringkat awak, garam terhasil daripada tindakan asid. Tindakan asid apa? Maksudnya tindak balas kimia asid. Kita dah belajar tindak balas kimia asid ada 3, betul tak? Yang pertama, asid bertindak balas dengan alkali. Of course lah, yang ni yang kita panggil sebagai peneutralan. Yang second, ialah asid dengan logam reaktif. Okay. Yang ketiga, asid dengan karbonat logam. Dan yang keempat yang baru ialah asid dengan amonia aqueous. Okay, dia macam ni. Kalau awak nak cakap satu ni, mungkin awak akan lupa dan sebagainya lah. Cumanya macam ni, tindak balas asid dengan alkali. Awak dah tahu, asid dengan alkali dua hasil dia. Mesti dia hasilkan garam dan juga air. Okay. Kalau dengan logam reaktif, garam wajib juga. Mesti wajib garam. Dan satu lagi, gas hidrogen. Okay, kalau dengan karbonat logam, cikgu dah kata dah. Kalau ada je benda yang berkaitan dengan karbonat, hasil dia ada 3. Iaitu garam tu sendiri. Okay. Karbon dioksida. Sebab apa-apa yang ada karbonat, salah satu hasil dia ialah karbon dioksida. Dan juga air. Okay. Alright. So, yang keempat ni pula, tindak balik asid dengan amonia aqueous. So, this is ammonia NH3. Kalau asid dengan amonia, dia akan hasilkan satu saja hasil, iaitu garam satu, dia tak ada dengan air ke dan sebagainya. Okey, ini adalah 4 ni adalah tindak balas yang boleh hasilkan garam. Okey, dan ingat tindak balas yang hasilkan garam ni semuanya menggunakan asid. Cumanya nama garam tu akan berbezalah, depends on apa asid dan alkali yang korang guna ataupun logam yang korang guna. Okey, dan garam ini adalah larutan ion. Okey, so kenapa dia larutan ion? Sebab dia ada logam dan bukan logam. So itu ion lah kan. Okay. Jangan kata tak tahu pula. Okay, now, apa maksud sebenar garam? Garam ni ialah sebatan ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam ataupun ion minum. Kalau cikgu cakap ni memang kau pening. Apa benda lah cikgu menjarut ni. Okay. Actually dia macam ni. Dia kata sebatan yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid. Daripada asid dia ganti dengan ion logam ataupun ion amonia. Okey, senang. Kita ambil yang persamaan yang dicakap ini. KOH, kalium hidroksida, ini adalah alkali, of course. HCl, ini adalah asid, nama dia asid hidroklorik. Jangan cakap tak tahu. Okay. So, sekarang ni anak-anak, garam yang awak hasilkan ialah kalium klorida. Betul tak? This is kalium klorida. Macam mana hasilnya kalium klorida? Ini kerana, okay, awak tengok daripada asid. Asid ialah H plus dengan Cl minus. Betul kalau asid hidroklorik. Maksudnya bila korang nak hasilkan garam, H plus daripada asid ni akan belah. Dia digantikan dengan apa? Dengan logam daripada alkali. Faham tak? So digantikan oleh logam daripada alkali. Of course lah kita akan ket ion berpadan dan dengan anion. So bini orang ni ambil laki orang ni, laki orang ni ambil bini orang ni. Laki kena kahwin dengan perempuan, perempuan kena kahwin dengan laki. Tak mungkin K akan berpadu dengan H. Tak mungkin positif dengan positif. Tak ada hasil. Betul tak? Inilah maksudnya apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam daripada alkali. Okay, sama ada logam ataupun amonia. Tengok pada persamaan. Kalau tindak balas dengan amonia, logam amonia lah yang korang akan hasilkan. Okay, so cikgu bagi contoh lain lah. Okay, contohnya asid apa? Okay, cikgu gunakan H2SO4. H2SO4 ni apa? Asid sulfurik. Okay, okay, cikgu gunakan logam reaktif lah ni, tindak balas logam reaktif. Cikgu pilih zinc. Okay, ingat logam reaktif cikgu suruh ingat 2 je. Zinc dengan magnesium. Okay, apa yang hasilnya? Alright, of course. Okay, apa yang dia cakap ialah ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam. So, logam ni akan berpadu dengan SO4. So, hasilnya ataupun garam yang hasil ialah zinc sulfat ZnSO4. Okey, satu lagi apa hasil? Kalau tindak balas dengan logam reaktif, salah satu hasil dia ialah gas hidrogen. Betul tak? Okay, jangan lupa kita seimbangkan. Bla 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 bla, tengok-tengok dah seimbang ni. Okey, ingat kalau asid tu kau letaklah seketul logam reaktif ataupun serbuk dia ke seketul ke, korang akan dengar bunyi psst.
macam tu kan. So the bunyi ps tu ialah gas hidrogen yang keluar. So you see here, cuba korang tengok. Okay, so korang dapat tengok kat sini, zinc ni akan gantikan ion hidrogen dekat asid untuk berpadu dengan sulfat. That's why dia dapat zinc sulfat. Zinc sulfat ni lah garam. Faham Okey. Itu adalah contohnya. Okey, cikgu teruskan lagi. Kita tengok ciri fizikal hablu garam. It's quite easy lah actually. Okey. Alright, so hablu garam ni maksudnya garam ni kita memanglah ada larutan garam, tetapi garam ni juga kita boleh tukar dia sebagai hablu, yang macam mana mak kau masak tu, yang kau guna table salt yang selalu masakkan garam tu, itulah ditukarkan kepada pepejas supaya mudah untuk kita guna. And actually kalau macam bahan kimia yang kalau kita beli garam-garam tu dekat mak-mak kimia tu, dia bagi dalam bentuk serbuk lah, bukan bentuk larutan, sebab serbuk lebih mudah untuk dikendalikan. Okay, so apa ciri fizikal hablu garam? Hablu garam ni pepejas garam Okay, yang pertama, dia mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam. Okey, permukaan dia rata, sisi dia juga lurus, okey, dan dia punya bucu tajam. Walaupun okey, yang ni awak tengok ni garam ni macam besar seketul kan. Tapi actually even tu dia serbuk pun, kalau kita pergi zoom guna mikroskop, macam itulah ciri-ciri dia. Okey, yang kedua, dia mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan. Maksudnya dia ada sudut tetap permukaan. Okey, yang ni permukaan satu, yang ni permukaan yang kedua. So, sudut antara ni adalah tetap. Okey. Yang ketiga, mempunyai geometri yang tertentu seperti kubus, kuboid, rhombus dan prisma. Okey, dia ada bentuk geometri yang tertentu. So, korang tahu kubus tu macam mana bentuk, kuboid, rhombus dan prisma. Lain garam, lain dia punya bentuk geometri, depends. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, hablu yang berlainan mempunyai geometri yang berbeza. So, it means that, let's say lah, kuprum 2 sulfat, SuSO4. Kuprum 2 sulfat, kalau nak dibandingkan dengan zinc nitrate, mungkin berbeza dia punya bentuk geometri. Kuprum 2 sulfat mungkin, let's say lah, ni kubus. Yang ni pula kuboid, contoh gitulah. So, lain garam, lain bentuk geometri. Dan the last one ialah hablu yang sama, tetapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang berbeza. Okey, apa maksud dia? Maksud dia macam ni, kuprum 2 sulfat, yang besar ke, yang kecil ke, tetap bentuk kubus. Okey, zinc nitrate, contohlah dia bentuk kuboid. Yang besar ke, yang kecil ke, dia tetap bentuk kuboid. Okey, maksudnya kalau garam tu jenis sama, bentuk geometri dia tetap sama walaupun saiz dia berbeza. Faham kan? Okey, right. Okay, next. Okey, kegunaan garam dalam kehidupan seharian. Okey, so ni simple je lah. So kalau ammonium nitrate, NH4NO3, digunakan sebagai baja lah. Okey, ferrum 2 sulfat pula digunakan untuk pesticide, untuk bunuh serangga perosak. Ini bentuk garam so baja ni made of garam. So baja juga kebanyakannya ada ion amonium lah. So sebab kebanyakan baja digunakan amonia. Bau dia busuk. Okey. Yang kedua, untuk bidang perubatan, kalsium sulfat kita gunakan sebagai plaster Paris untuk sokong tulang yang patah. So kalau korang tengok yang putih ni, ini adalah plaster Paris. And actually kalium sulfat juga, kalau yang plaster dinding rumah kita tu pun digunakan kalium sulfat juga, tapi dia ada kalium sulfat terhidrat macam tu lah. Okey. So kalium manganat 7. Kalium KMnO4 ini kalium manganat 7. Kalium manganat 7 pula kita guna kat dalam kita punya first aid yang warna ungu tu. Untuk apa? Untuk antiseptik, untuk rawat luka bunuh kuman. Okay, itu salah satunya. So, penyediaan makanan. Yang ni korang rasa cikgu tahu. Cikgu rasa korang tahu kot. So this is baking powder. You know what baking powder kan? Baking powder ni actually natrium bicarbonate. Untuk apa? Untuk penaik kan. Digunakan untuk menaikkan dough. So natrium klorida. Natrium klorida ni memang korang tahu sangat lah. Garam yang mak aku guna saya tu. Okay, yang kita guna untuk masakan. Okay, alright. Itu penyediaan makanan. So now we go for pengawetan. Pengawetan juga gunakan garam. Okay, awak bayangkanlah sausage lah. Chili sauce tu yang lama kita boleh guna tu kan. Kadang-kadang tu sampai 2 tahun boleh guna. Not only that, santan. Bayangkanlah santan. Takkanlah santan tu selalu ni santan yang original tu sehari pun kau letak kat luar dah habis. Tapi lama kau boleh tahan sebab apa? Adanya bahan pengawet. So, natrium benzoate. This is the formula for natrium benzoate. Digunakan untuk awet sos chili. Okay. Sos tomato, sos tiram digunakan natrium benzoate. Okay. Natrium nitrate pula digunakan untuk awet daging. So, banyak sebenarnya. Okay. Other than that, you pernah dengar MSG, right? MSG ni penambah perasa kan. So, MSG tu monosodium glutamat. So, it means that dia adalah garam. So, MSG ni untuk penyedap rasa tapi tidak elok untuk kesihatan lah kalau ambil terlalu banyak. Okay, so ini antara kegunaan garam lah Okay, we go for this one now, right? Okay, jom kita tengok untuk penyediaan garam. Macam mana penyediaan garam. But before that,
cikgu akan terangkan kat korang keterlarutan garam dalam air. Kita nak uji garam mana yang larut dalam air dan garam mana yang tak larut dalam air. Okay, it's quite simple actually. Awak tengok macam ni, cikgu akan ajar macam mana nak hafal garam mana garam mana yang larut, garam mana yang tak larut Okay, this is the jadual lah. Jadualnya awak boleh rujuk lah. Okay, so jadual ni anak-anak cikgu nak cerita macam mana cara nak menghafal Okay, so terangkan hati, relax, bawa tenang. Kita nak tengok garam mana yang larut, mana tak larut. Apa maksud larut tak larut cikgu? Macam ni senang je. Kau ambil garam tu, kau cedok kan dalam bentuk serbuk ke apa, kau letak dalam air, kau kacau-kacau. Kalau dia larut dalam air, dia ganti larut lah. Kalau tak larut, tak larut lah. Macam tu lah maksud dia. Okay, so jom kita tengok mana garam yang larut, mana yang tak larut pada suhu bilik lah. We are talking about suhu bilik lah pada keadaan biasa. Okay, kita tengok yang ni dulu, yang first dulu. Garam nitrat. Apa maksud garam nitrat? Garam nitrat maksudnya dot nitrat, dot nitrat. So it means that kat depan tu adalah logam. Apa-apa logam. So contohnya kalium nitrat, kuprum 2 nitrat, zinc nitrat, apa-apalah belakang nitrat. Itu maksudnya garam nitrat ni. Kau tak tahu pula garam nitrat tu apa kan. Okay, so itulah garam nitrat. So garam nitrat, kalau belakang dia nitrat je, semua memang wajib larut. Ada yang tak larut, semua larut. Okay, so kena ingat garam nitrat semua larut. Okay, boleh ingat Okay, so garam nitrat semua larut. So now kita pergi yang kedua, yang ni dulu kita pergi tengok. So garam amonium, natrium dan kalium. So ataupun kalau awak nak tengok ini kumpulan satu tak? Natrium, kalium, linak lah, linak. Linak, linak. Kumpulan satu. Kumpulan satu dan amonium. Kumpulan satu dan amonium. Kumpulan satu dan amonium. So kalau kumpulan satu dan amonium punya garam pun juga wajib larut dalam air dan keadaan suhu bilik. So maksudnya apa benda kumpulan satu punya garam cikgu? Contoh lithium, lithium nitrat, lithium sulfat, apa benda, lithium karbonat, contoh gitulah. Natrium, natrium sulfat, natrium klorida, natrium bromida, lithium karbonat, kalium. Sama lah, ulang balik. Tapi kalau ada je lithium, natrium atau kalium ataupun amonium, amonium sulfat, amonium klorida, dia wajib larut dalam air. Semua larut. Boleh ingat So dah dua dah memang semua larut, iaitu garam nitrat dan juga garam-garam kumpulan satu dan amonia, garam amonia. Okay, settle. Okay, now kita nak cuba hafal pula yang tiga lain ni. Yang tiga lain ni ada cara hafal lah. Okay, kita pergi kepada garam sulfat dahulu anak-anak. Okay, garam sulfat. Alright, we go for garam sulfat. So garam sulfat ni, apa maksud garam sulfat? Cikgu ulang balik semula. Belakang dia nama sulfat. So kalium sulfat, kalsium sulfat, apa benda lah kat depan tu logam-logam, belakang sulfat. Itulah garam sulfat. Okay, so garam sulfat anak-anak semua larut dalam air. Semua larut dalam air. Tapi ada kecuali. Kecuali pantai cahaya bulan. PCB. Pantai cahaya bulan. PCB. What is P? P is plumbum 2. What is C? C is calcium. What is B? B is barium. So, plumbum 2 sulfat tak larut. Calcium sulfat tak larut. Barium sulfat tak larut. So, maksudnya sekarang ni, garam sulfat semua larut. Tapi kecuali tiga ni, pantai cinta berahi ataupun pantai cahaya bulan yang tak larut. P tu apa? Plumbum 2 sulfat. C tu apa? Calcium sulfat. B tu apa? Barium sulfat. Dan kau jangan buat pantai cinta berahi pula. So, kau kena hafal P tu apa, C tu apa, B tu apa. Itu saja yang tidak larut. Okay, itu untuk sulfat. Now, we go for klorida. Yang keempat kita pergi pada klorida. Garam klorida tu apa cikgu? Cikgu ulang lagi. Apa-apa belakang di klorida. Natrium klorida, kalsium klorida, barium klorida, apa-apa je lah belakang klorida. Itulah garam klorida. So, garam klorida pula anak-anak, semua larut. Semua larut. Semua larut. Kecuali, dia kecuali papa. PA. Dia PA lah, tapi saya panggil papa. So, what is papa? So, P ialah plumbum plumbum 2 klorida dan juga A ni adalah argentum klorida. Okey, mercury ni awak boleh lah ingat, tapi yang paling penting P dengan A ni. Okey, mercury 1 klorida juga. Tapi yang ni kita tak selalu tekankan lah, tapi yang paling selalu kita tekan ialah plumbum 2 klorida dengan argentum klorida. So, kalau garam klorida semua larut, garam klorida semua larut, garam klorida semua larut kecuali papa. What is papa? P is plumbum 2 klorida dan juga argentum. A for argentum klorida. Gitu Okay, now we go for yang number 3, 4, 5. Okay, the number 5. Okay, the fifth one. Alright, we go for the fifth one. This is garam karbonat. Apa maksud garam karbonat? Aku ulang sekali lagi. Belakang tu karbonat, natrium karbonat, amonium karbonat, lithium karbonat,
kalsium karbonat, apa-apalah belakang karbonat. Karbonat ni special sikit anak. Karbonat ni special. Kenapa? Kalau karbonat pula semua tak larut. Kalau karbonat pula semua tak larut. Kalau karbonat pula semua tak larut. Kecuali yang larut ialah apa? Geng-geng kumpulan 1 dan amonium. Geng-geng kumpulan 1 amonium. Apa geng-geng kumpulan 1? Lithium, natrium, kalium karbonat ataupun amonium karbonat. Sebab apa kita back to rule number 1 tadi kan? Kan apa-apa je ada lithium, natrium, kalium atau amonium larut. That's why yang ni dia yang larut. Gitu cara ingat dia ya. Okay. So itu kena ingat lah mana yang larut, mana tak larut. Because it's very important for you. Awak kena ingatkan tau. Awak kena ingat mana larut, mana tak larut. Okay, now cubalah hafal benda tu. You have no choice. Okay, dah ada cara hafal tu kan. Sulfat, pantai Cita Berahi. Klorida yang tak larut, papa. Okay, now we go for this one. For this one pula kita nak bincang pasal garam yang special gitu. So apa garam yang special tu? Okay, garam yang special tu, okay, nama dia ialah garam plumbum 2 chlorida dan juga plumbum 2 iodida. Okay, dia ni garam special. What does it mean by that? Okay, kalau ikutkan plumbum 2 chlorida dengan plumbum 2 iodida ni memang tak larut. Tapi dia boleh larut kalau kita panaskan. Okay, so korang letaklah plumbum 2 chlorida dengan plumbum 2 iodida tu kat dalam air. So plumbum 2 chlorida warna dia putih, plumbum 2 iodida warna dia kuning. Bila korang panaskan, dia larut, kedua-duanya larut. Tapi bila dah panas sudah larut, kau sejukkan, dia akan jadi balik semula tak larut. Macam tu. Itu kespecialan plumbum 2 chlorida dan plumbum 2 iodida. Okay, so cikgu akan stop kat sini saja dulu Nanti cikgu akan sambung balik video tu, okay? So, korang kena dengar. Dia sekejap je punya video. Okay, cikgu akan sambung video yang lain. Thank you, bye.